Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 15 akan membentangkan kesinambungan daripada bab 7 iaitu implikasi relativisme pasca moden, jawapan agama dan tradisi terhadap relativisme pasca moden dan juga kesimpulan daripada keseluruhan bab ini. Bagi implikasi relativisme akan dibentangkan oleh Nur Fikriyah Dianah binti Kamaruzaman dan juga Balkis binti Ahmad Darbi. Kemudian, jawapan agama dan tradisi akan dibentangkan oleh Nik Siti Hajar binti Ahmad Azhar dan juga Nur Akilah binti Muhammad Hakimi. Dan akhir sekali, kesimpulan akan dirumuskan oleh Izan Ayuni binti Mustafa. Kesan ataupun implikasi relativisme pasca moden dalam kehidupan, terutama sekali pasca modernisme merupakan fenomena baru. Kesan dari tidak kepuashatian terhadap gagasan modernisme yang dilihat gagal dan juga menindas manusia. Pasca modernisme pada mulanya berdiri untuk menentang secara total pemikiran reasoning yang berakar umbi pada zaman Enlightenment di Eropah dan kemegahan tamadun, budaya dan juga masyarakat Eropah yang mengecilkan dan menjatuhkan taraf dan cara pemikiran budaya lain. Prinsip asas pasca modernisme ialah semua yang dipercayai benar semasa zaman moden dianggap langsung tidak benar dan tidak boleh dipakai era postmodern. Seterusnya, didapati pada era pasca modernisme, struktur kehidupan sosial masyarakat juga telah berubah. Budaya hidup moden menjadikan masyarakat bersikap individualistik serta tidak mengambil peduli terhadap gejala sosial yang berlaku di sekeliling. Jiran tetangga sudah tidak mengenal antara satu sama lain. Masalah-masalah yang dicetuskan era pasca modernisme tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka masa yang cepat. Namun, perlu ada permulaan dalam usaha-usaha menanganinya. Metodologi pendidikan agama di negara ini harus diambil kira dan disesuaikan dengan pasca modernisme. Aplikasi isu semasa relativisme pasca moden. Budaya relativisme. Budaya relativisme adalah pandangan yang mengatakan bahawa semua keyakinan, adat istiadat dan etika bersifat relatif bagi seseorang. Dari sudut agama, relativisme agama menyebabkan umatnya yang beragama berasa ragu terhadap kebenaran agamanya. Dari segi etika dan moral, relativisme etika dan moral mengatakan bahawa prinsip-prinsip etika didefinisikan mengikut tempat, waktu dalam sejarah, tradisi masyarakat dan juga pendapat peribadi. Seterusnya, dari segi psikologi dan sosiologi. Psikologi ialah tingkah laku manusia, manakala sosiologi pula ialah peradaban sosial dan peradaban manusia. Penyelidikan bersifat saintifik dan empirikal untuk mengkaji fenomena sosial yang mana kedua-duanya bersifat tidak rasional kerana ianya lebih liberal dan bebas. Akhir sekali ialah politik dan ekonomi. Politik dan ekonomi tidak meletakkan sepenuhnya kekuasaan kepada kerajaan pusat, tetapi mengagihkan kuasa kepada wilayah-wilayah yang lebih kecil. Akhir sekali, jawapan agama dan tradisi terhadap relativisme pasca moden. Bagaimana agama dan tradisi boleh menangani cabaran ideologi relativisme pasca moden? Antara kesan fahaman relativisme kepada fahaman keagamaan adalah kebenaran yang mutlak. Bagi agama Islam contohnya, kepercayaan yang diterima oleh umat Islam dan kebenarannya tidak boleh diragukan. Kebenaran itu dianggap sebagai kebenaran yang mutlak. Contohnya, kepercayaan kepada Tuhan. Ia merupakan satu kebenaran yang mutlak dan tidak boleh diragui. Sebaliknya, jika kita mempunyai fahaman relativisme, kita mungkin menerima bahawa Tuhan itu wujud dan juga Tuhan itu tidak wujud. Oleh itu, relativisme membawa kepada percanggahan. Yang kedua, ahli sains juga menolak fahaman relativisme kerana jika mereka menerima fahaman ini, ia bermaksud kajian sains ini tidak dapat dilakukan dengan sebaik mungkin kerana kepelbagaian pandangan. Yang ketiga, fahaman relativisme menjadi satu cabaran kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan konsep keagamaan
kerana fahaman relativisme menafikan kewujudan hakikat kebenaran yang mutlak dalam sesuatu perkara. Ini bermaksud fahaman relativisme ini mengatakan tiada kebenaran mutlak dalam sesuatu perkara. Mereka mengatakan ilmu mengenai kebenaran sesuatu perkara itu mustahil kerana tiada yang tetap di dunia ini. Namun, kepercayaan keagamaan pula adalah bertentangan dengan fahaman relativisme di mana sesuatu perkara tidak boleh diubah kebenarannya dan penerimaan terhadap agama haruslah bersifat mutlak. Maksud bersifat mutlak ini ialah diterima secara menyeluruh dan tiada yang terkecuali. Oleh itu, segala yang disampaikan melalui agama tidak boleh diragui kebenarannya. Dan yang keempat, dari sudut keagamaan, relativisme ditolak kerana kepercayaan terhadap sesuatu perkara haruslah bersifat mutlak. Sebagai contoh, kepercayaan kepada Tuhan. Ia merupakan kepercayaan yang mutlak dan tidak boleh dinafikan atau diubah suai oleh mana-mana pihak akan kebenaran itu. Secara kesimpulannya, mana-mana agama tidak menerima fahaman relativisme ini kerana akan menimbulkan keraguan terhadap kepercayaan mereka. Kesimpulan, ideologi relativisme pasca moden lebih banyak membawa kesan negatif dan dipercayai memberi impak yang tidak baik kepada masyarakat di Malaysia. Relativisme pasca moden merupakan cabaran dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam aspek budaya, agama, etika dan moral, psikologi, sosiologi dan ekonomi serta politik. Ideologi ini menyebabkan masyarakat pada zaman kini mengedepikan ajaran agama dan hanya berpaksikan logik akal dalam membuat sesuatu keputusan. Fahaman relativisme menafikan akan kewujudan hakikat dan kebenaran yang mutlak. Hal ini menyebabkan fahaman ini banyak ditolak dari sudut keagamaan. Dari sudut mana-mana agama, mereka tidak menerima fahaman ini kerana akan menimbulkan keraguan dalam kepercayaan mereka yang telah diajarkan oleh agama mereka. Berdasarkan pemerhatian, masyarakat kurang diberi pendedahan mengenai isu ini. Jadi, inisiatif terbaik adalah dengan memperbanyakkan kempen atau ceramah di sekolah dan universiti mengenai isu ini, serta menerapkan ilmu agama yang kukuh di dalam diri setiap individu. Sekian, terima kasih.